tahun investor kurang, jadi bank pun banyak tutup disebabkan oleh orang kata cuti Christmas dan juga awal tahun baru, jadi banyak bank yang tutup pada awal tahun. Dan event type biar je biasanya semua. Kita akan biar, dan currency yang kita nak tengok, kita ambil semua major pair. Okay, kita padam CNY sahaja, CNY sahaja yang tak termasuk dalam major pair ni. Okay, tekan apply filter. So akan kemas sikit lagi lah, sikit tuan-tuan punya kalender ni dapat filter untuk major currency sahaja. Okay, major currency saja, dan kita boleh fokus dekat medium dan juga high impact news. High impact punya kalender punya reading lah. Dan seterusnya kita kena tengok news, okay? News ni biasanya dia buat summary lah daripada apa bacaan di economic calendar ni, ataupun ada contohnya peperangan, okay? Benda-benda yang tak di-plan. Okay, kat kalender ni biasanya benda-benda yang di-plan, okay? Bacaan-bacaan KD, NKK setiap negara yang dikeluarkan setiap kuarter kan. Biasanya dia akan keluar di ruangan kalender. Tapi untuk news pula, dia akan keluar di yang news-news ini mungkin melibatkan currency ataupun benda-benda yang tidak di-plan. Sebetulnya macam perang ke, COVID ke, vaksin COVID ke. Macam tahun lepas kita banyak tunggu vaksin COVID punya berita. Jadi sepanjang tahun lepas tu, kalau ada berita pasal COVID punya vaksin, dia akan semakin kuat. Dia akan strong. Macam tu lah cerita dia. Dan tuan-tuan kena tengok juga news warna merah ni. Kemudian bank apa yang terlibat. Kalau RBNZ ni, Royal Bank of New Zealand. Ni pair Kiwi lah. So bank Kiwi akan terlibat kat sini, dan kita boleh tengok di currency strength meter lah macam mana pergerakan dia. Nanti Sifat akan ceritakan pasal currency strength meter. Biasanya selepas berlakunya keluar berita warna merah ni, dia ada delay sikit lah banding dengan kalau kita tengok live dekat TV kan, sebentar orang nak tulis tu. Maybe delay dalam, biasanya market dah gerak dalam 5-10 pip baru dia akan keluar news, impact news kat sini. Dan satu lagi tempat yang penting tuan akan tengok adalah di ruangan bawah, okay, session, terutama newbie trader. Okay, di bawah Forex Factory tu ada session yang mana kalau tengok ni, kita dapat lihat kat sini adalah waktu sekarang ni merupakan satu persilangan, okay, antara waktu Tokyo dan juga waktu London. So pair yang melibatkan London dan Tokyo, pair adalah pair GJ. Dan biasanya kita akan trade di waktu persilangan ni lah. Dan untuk major pair, kita akan trade pada waktu malam, 8 malam waktu Malaysia, sehingga ke 12 malam. Sebab di sini adalah merupakan satu persilangan. Biasanya bila tiba waktu persilangan antara dua market, dia akan dia punya pergerakan pip ni akan lebih besar lah banding dengan waktu yang kosong antara yang satu session yang buka. Kini kita boleh juga anggap macam pergerakan buka market buka ataupun pasar malam buka pukul berapa kan. Apabila pasar malam buka, pada waktu lah ramai trader, ramai orang yang buat transaksi kat dalam tempoh tu kan. Itu benda sama jugalah, kita kena faham. Kita kena terapkan konsep tu kat dalam waktu session trading. Okay. Dan sebelum saya terlupa, saya nak ajar juga cara untuk set kita punya news ikut kita punya PC. Warna kita punya jam di Forex Factory ni nak ikut kita punya jam di komputer kita. So apa yang kita tuan-tuan kena buat, tekan dekat atas button kanan ni ada waktu jam tu, okay? 3.19 PM tu. Kalau yang belum set lagi, dia akan jadi mungkin AM atau mungkin jadi sebelah pagi. Okay, kat situ kita akan klik dan dia akan jadi warna hijau. Dan synchronous time ni biasanya kita akan pilih kita punya time zone. So kalau untuk macam kita akan pilih Kuala Lumpur lah, dan save setting. Dan kat sini kita boleh, dan kita pergi balik ke Forex Factory. Kat situ kita boleh nampak lah kita punya jam kita sudah bertukar. Okay, okay, baik. Okay, CFF, macam mana CFF? Sebenarnya CFF nak explain pasal currency strength meter ataupun Fimbis? Okay. Boleh Fimbis dulu, boleh currency strength boleh tu currency strength dulu. Currency strength dulu Okay, saya bagi ke CPUF. Okey, terima kasih kepada CPUF kerana penerangan yang begitu orang kata mantap. InsyaAllah lagi satu saya nak review balik yang untuk merah tu adalah high impact news. CPUF kata tadi, orange medium, okay, yang kuning kita jangan tengok lah. Okay, tadi kita tengok high dengan medium saja. Okay, so untuk part saya adalah currency strength.
Okey, masih simpan. Currency strength meter. Tuan-tuan boleh tengok dekat currency strength meter ni, kalau yang mana kita melibatkan major pair lah. Kalau siapa pernah belajar dengan kita pada sesi pertama sebenarnya, Ya. kita ada beritahu major pair, minor pair. Major pair ni maksudnya major sari yang melibatkan USD lah. Pair yang melibatkan USD kita panggil major pair. Okay? Alright, so dekat sini, tuan-tuan boleh lihat dekat currency strength meter ni, maksud kekuatan setiap currency pada waktu sekarang, pada market open sekarang Ya. di mana sekarang ni kalau tuan-tuan boleh lihat USD adalah sangat kuat, JPY adalah sangat kuat, Euro adalah sangat kuat, CHF adalah sangat kuat. So pair tuan-tuan yang nak trade adalah pair yang bertentangan, maknanya yang antagonis dengan pair ni, maknanya berlawanan. Yang kuat lawan yang lemah. So tuan-tuan boleh trade, okey? So tuan-tuan boleh baca dia punya pergerakan dia, insya-Allah. Jadi yang kita tengok ni paling lemah tuan-tuan adalah NZD. NZD memang paling lemah sekarang ni, okey? So kalau tuan-tuan nak trade adalah NZD, USD boleh, okey? Okey, faham tak? Okey, GBP NZD, NZD JPY, okey? Euro NZD, okey? So AUD nombor 2 lemah lah. NZD dengan AUD ni selalu dia selari lah selalunya, tak AUD lemah naik dulu, NZD naik kemudian, selalu macam tu. Selalunya lah kan. Okey, so pair yang paling lemah NZD, nombor 2 AUD, nombor 3 CAD, nombor 4 GBP. So tuan-tuan nak cari pair yang cantik adalah cari pair yang strength yang paling kuat lawan dengan yang lemah. Tuan-tuan akan dapat perbezaan dari segi kekuatan currency tu. So tuan-tuan boleh nampak dia punya range dia tu, boleh buat trading kat situ. Maknanya ada pergerakan yang cantik dekat situ, okey? Alright, so kita buka Finbase untuk Finbase. Alright. Finbase ni okey sama juga macam tadi, tapi Finbase ni nampak dia lebih kurang sama. Tuan-tuan tengok tadi NZD paling lemah kan? Nampak dekat Finbase ni kat bawah tu tuan boleh tengok NZD adalah yang paling lemah. Okey, yang paling lemah, okey. Cuma yang ni lebih detail dibanding tadi. Tadi dia bagi tahu yang kuat adalah USD, JPY, Euro dengan CHF, okey. Tetapi di Finbase tuan-tuan boleh lihat dia bagi tahu yang paling kuat adalah CHF. Dia yang kuat di kalangan yang paling kuat, okey. So JPY nombor 2, USD nombor 3, Euro berada di tengah-tengah lah senang cerita. Dia nak Euro dengan GBP ni kata kuat tak kuat, dia tengah-tengah no. Siapa no? CAD yang lemah, yang paling lemah NZD lah senang cerita, nombor diikuti dengan AUD. Yang mana pair berkaitan dengan NZD ataupun AUD, maknanya tuan-tuan boleh trade lah. Kita faham pair tu tengah lemah sekarang ni, yang mana ada AUD dengan NZD, okey. Contoh, Euro NZD Euro lagi kuat pada NZD, okey. USD NZD sangat cantik, okey. Faham tak? Okey. AUD CHF, AUD CHF pun cantik. AUD CHF pun cantik, okey. Yeah. Tetapi tuan-tuan kena kira juga money management, kena tengok juga spread dia. Yeah. Itu pesanan daripada penaja, cerita dah. Okey, dekat atas tu melibatkan USD punya spread nipis lah, sebab tu kita fokuskan USD. Yeah. Betul cakap CPS. Mana melibatkan major USD, major pair ni dia spread dia memang comel sikit, okey. Betul, contoh sikit pasal warna-warna CPS. Boleh CPS, boleh. Okey. So warna ni memainkan peranan tuan-tuan. Warna merah ni yang lagi merah lagi cerah, merah cerah ni, dia lagi lemah. Dia lagi merah kegelap sikit, dia semakin kurang lemah lah. Dan kalau hijau, hijau ni maknanya kuat. Okey, kuat. Jadi di sini tuan-tuan ada ekstra, ada bonus tuan-tuan di ujung. Kita ada crude oil WTI untuk minyak. Masih baik. Dia ada gold. Dia bagi tahu tentang gold. Siap tekan kalau letak kat cursor kat situ, dia akan nampak graf dia. Tuan-tuan boleh lepasan kan. And then kita ada Bitcoin. Siapa yang pemain Bitcoin, cryptocurrency yang kental, boleh tengok dekat situ. So kita tengok dia berada Bitcoin tengah, orang kata kalau dekat sini BTC USD dia nak turun lah. Sebab apa? Sebab sekarang ni USD tengah kuat, okey, tapi turun pun tak terang mana pun tuan-tuan. Dia bermain dalam keadaan sideways. Kalau di segi apa, kita tengok overall view lah daripada apa yang kita kan. Okey, dari segi gold. Okey, gold buat sebenarnya kan. Okey, gold. So kita tengok gold lah. Tuan-tuan tengok dia buat satu engulfing dekat situ dan dia terus pacak naik. Okey, pacak naik asalnya dia sudah sampai dekat kawasan resistance. Sama ada dia boleh naik lagi ataupun tak boleh naik, kita kena tengok dekat graf. Nanti kita akan ikut trading view lah. Alright. Lepas tu kita kena tengok WTI. Siapa peminat WTI? WTI ni ABC breakout is very important teknik lah. Salah satu teknik yang boleh guna untuk WTI sebab dia selari dia searah selalunya kan. Ya, betul. Okey, so dekat sini kita boleh tengok WTI bagaimana dia pun sedang menurun, tetapi turun dia tu sudah hampir dekat bahagian support. Okey. Support nanti kita akan tengok di bahagian analisa nanti ni, just secara overall view lah.
Tuan-tuan boleh lihat dekat situ. Okay? Ya, So PPLM pun macam tu juga. Tak ada masalah. Sama saja. betul. So dekat situ ada ada 5 minit. Okay, Okey, tuan-tuan nak cari yang ni warna ni sebenarnya dia ikut time frame mana kita tengok. betul. Betul. Kalau atas ni 5 minit lah. Time frame Ha, 5 minit. Ini time frame H1, ya, ya, daily, ya, weekly dan last ya. sekali monthly lah. Ya, kalau tuan-tuan lihat semua color tu kalau setiap time frame tuan buka tak berubah tu maknanya tu dia secure lah. Maknanya dia secure. Tuan boleh gunakan dia sebagai panduan juga. Nanti kita masuk bahagian analisa kita akan ajar Baik, macam mana. okey supaya dan juga kat sini kalau tuan-tuan nak lebih detail, boleh di bahagian quotes ni sebelah dia ada performance, okey. Tuan-tuan boleh tekan performance, kat sini kita boleh Ya, bezakan dia ikut per minit, per hour ke. Jadi ya. kalau nak tengok currency mana yang cantik, mungkin kita boleh tengok yang semua hijau, kita boleh entry lah. Okey. Kalau semua merah tu kita boleh ni lah, kita boleh entry sell lah. Kalau semua biru, semua hijau kita boleh entry buy. Biasanya macam itulah Betul. kalau nak trading menggunakan Finviz ni biasanya. Betul. Okay, biasanya kita akan tengok ini ke belah kanan merupakan time frame lebih besar, ke belah kiri time frame lebih kecil. Biasanya time frame lebih besar dia menunjukkan trend dan time frame lebih kecil ni kita gunakan untuk entry. So kita kena combine pergerakan pasaran ni dengan kita punya technical analysis bila kita nak entry ya. So bila kita nak entry sebenarnya kita kena tengok dekat trading view. Okay. So trading view ni kalau tuan tak pernah jumpa, okay, pergi ke tradingview.com. Dia merupakan sama dengan lebih kurang MT4, MT5 kita, MT4 lah. Kita boleh buat tarik-tarik charter, tarik-tarik line, tarik buat letak indikator stokastik, RSI dan sebagainya. Cuma lebih canggih kalau kita lukis kat sini, dia punya lukisan tu dia akan kekal lah. Dia akan simpan dalam cloud dan tuan-tuan boleh login ke dalam phone. Kita boleh dapat lihat lukisan yang sama. Masuk dalam PC, lukisan yang sama. Kita pergi komputer kawan, masuk akaun kita dapat lihat lukisan yang sama. Cuma kalau kita katakan kita lukis di MT4, okay, lukisan kita tu hanya ada dekat PC tersebut. Ataupun kalau kita lukis dekat MT4, MT4 tu sajalah yang akan ada. Dia tak akan keluar dekat trading dekat lukisan yang sama tu kita kena lukis balik semula lah kalau nak kita keluarkan di device yang lain. So apabila tuan-tuan pergi ke trading view tu kan tuan-tuan akan dapat lihat yang currency market mana. So trading view ni tak semestinya forex, boleh pakai untuk tengok BSKL pun boleh. Boleh pakai untuk tengok stok US, stok Europe semua boleh. Stok Jepun semua boleh masuk Nak tengok kripto, banyak option kripto di trading view ni. Dan gold biasanya kat sini pun ada juga. Dan kat sini tuan-tuan boleh tengok macam mana market, gerakan, indices, futures, semua kat sini. Bond. Okay. Dan juga kat sini sekiranya tuan-tuan nak belajar dalam lebih lanjut, ada juga di ruangan community tu ada idea. Okay. Idea ni trend analysis macam mana. Okay, kalau tuan-tuan nak ikut trend analysis. Okay, dan so seterusnya kita ke carta. Okay, carta di trading view. Okay, supaya boleh explain sikit. Okay, terima kasih Ibu S untuk penerangan tadi. Okay, so dekat trading view ni tuan-tuan, trading view ni tuan-tuan boleh tengok banyak button dekat sini. Okay. Ini Ibu S. Ya. Supaya nak share screen Boleh tak? Tak Boleh. Okay, so kalau tuan-tuan lihat di sebelah currency atas tu, okay, tuan-tuan lihat di sebelah currency, kita ada banyak currency dekat situ. AUD/USD, Euro GBP, Euro USD, Euro JPY. Tuan-tuan tarik saja dekat keyboard, dia akan keluar. Kalau tuan-tuan nak tambah ke tepi, tuan-tuan tekan butang plus macam tu. Supaya nak buka currency apa contoh? Kita buat demo. Contoh, okay, kita buat demo. AUD/USD lah contoh kita buat. AUD/USD. Terus tekan je kat keyboard. Lepas tu pilih broker Wanda kan. Selalunya kita pakai Wanda juga kan. Lebih stable lah kak. Okay, kita cari Wanda. Biasanya kita berdasarkan broker Wanda lah. Kita punya bacaan carta untuk kita buat analisa. Okay. Betul. Okay, so dekat sini tuan-tuan, apa yang bagus dia, macam Jibat kata tadi, kat mana-mana tuan-tuan buka, tuan-tuan akan dapat yang mana tuan-tuan analisa. Tuan-tuan boleh lukis, tuan-tuan boleh buka dengan banyak. Mengikut cara dan kaedah tuan-tuan. Tuan-tuan nak study, tuan-tuan nak apa, semua boleh di sini.
Okay, semua boleh. Jadi kalau tuan-tuan lihat dekat sebelah AUD USD macam MT4 yang Encik Faiz kata tadi, tapi dia lebih mudah lah. AUD USD atas tu tuan-tuan akan nampak M1. Kan 1M tu kan, minit tambah minit. Satu sini ya. M15 15 minit. Macam tu. Ni 15 minit. M15 lah. M15. Okay, H1. Nampak H4 sama aja kalau tuan-tuan buka dekat MT4 tuan-tuan sama aja. D1, okay. Week 1 dengan M1, okay. Di sebelah dia lagi, tuan-tuan akan nampak ini kelebihannya. Dia ada candlestick. Nampak? Situ candlestick tu. Okey. Dekat atas tu tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan selesa macam mana. Bar boleh. Dengar orang suka trade pakai bar. Kita pakai candle kan. Kalau Betul bar sekali jadi lah. macam ni. Macam ni bar. Mana ada teknik bar kan. Ada. Semua teknik ni diguna pakai. Tengah orang. Candle. Okey. Ini kebanyakan orang pakai lah. Candlestick. Hollow candle. Yang line. Hollow candle jarang Dia pakai. lubang Tapi lah. ada. Kalau candle tak ada apa-apa, lubang je. Ada apa? Lubang. Okey. Mungkin ada yang nak guna kan. Macam saya banyak pakai line. Situ line pun boleh tekan. Nampak? Lebih mudah. Lebih mudah lebih mudah. Alright. So tuan-tuan boleh pilih kat situ. Dekat situ. Semua tuan-tuan boleh pilih. Nak area, okay. Depend pada teknik masing-masing. Lebih mudah lah tuan-tuan boleh tengok kat atas tu. Hekinashi dan sebagainya. Alright. Ini pun ikut average. Dan ni ada teknik bacaan dia Ada juga. teknik dia. Ada teknik dia. Nanti kalau ada masa, ada yang permintaan dan nak minta kita ajak, kita boleh ajak. Tak ada InsyaAllah. masalah. Nanti dalam bulan depan insyaAllah kita akan masuk ke technical analysis. Kita boleh ajak lebih lanjut lah. Betul, insyaAllah, insyaAllah. Tuan-tuan komen je, insyaAllah kita akan bantu tuan-tuan. Yeah? So, kita ada, semua tu kita ada. Kita tukar balik. Okay, ni kita ada indikator. Indikator kat situ macam-macam. Kat sebelah atas tu kan, sebelah candle tu kan. Ada Sini lah indikator tu. kita nak masukkan indikator. Betul, masukkan indikator. Macam-macam indikator tuan-tuan kat situ. Tuan-tuan nak pakai indikator apa? Tuan-tuan boleh try. Satu persatu. Tak Kita faham tulis jangan nak pakai. Betul, contoh Biasanya RSI. orang pakai RSI sebab jadi kita tekan, kita tulis RSI lah. Betul. RSI je. Tekan Semua. dekat button ni tekan RSI. So dia Keluar. akan automatik keluar. Nampak? So siapa yang tak tahu nak pakai RSI, boleh buka YouTube tengok. Macam-macam ada orang ajak cara nak pakai RSI. Ataupun tunggu request kat orang komen, nanti insya-Allah bulan depan Cik Faiz kata kita ada bahagian study tu, tuan-tuan boleh request macam mana RSI, kita akan tunjukkan cara penggunaan ni insya-Allah. InsyaAllah. Yang penting tuan-tuan request je, tuan-tuan komen je. Okey? Ya. Insya-Allah. Okey. So dekat situ ada lagi beberapa. Okey, Cik Faiz boleh cerita tak simbol-simbol belah sana pula tu? Simbol yang sebelah kiri tu. Okay, untuk akaun percuma saya nak ingatkan golongan indikator ni untuk akaun percuma dia boleh masukkan sebanyak maksimum 3 indikator. So sebarang indikator ni dia boleh masukkan indikator lah sebanyak 3 maksimum. Selain pada indikator, tuan-tuan boleh, dia ada satu function yang menarik, itu dia boleh detect candlestick pattern. So siapa yang trading menggunakan engulfing, bearish atau bullish boleh tanda. So tuan-tuan tekan saja kat situ, contohnya di AUD USD ni adalah dia marking bearish engulfing untuk buy. Mungkin tuan-tuan kena align dengan tuan-tuan punya setup lah sama support resistance untuk cara entry. So kalau tuan-tuan nak identify BE, maksudnya bullish engulfing ataupun bearish engulfing, biasanya kat trading view ni dia sangat senang. Okay? Tengok macam tu. Senang je nampak ni bearish engulfing. 2 kali bearish engulfing. Harga tu dia drop. Okay? Nampak macam bullish engulfing. Dia naik tapi lepas tu dia turun balik. Ini cara kita nak detect engulfing punya candle di trading view. Senang dan mudah. Selain mata kasar, kita boleh gunakan script di trading view ni. So macam mana SPF? Sebelah kanan Ya. Belah sana tu belah kiri sana. Belah kiri. Ya. Okey, belah kiri ni merupakan tools kita untuk melukis. Jadi kalau tuan-tuan minat kat sini, kalau tuan-tuan besarkan ada trendline, arrow, ray. So trendline ni basic lah. Kita nak tanda trendline puncak ke puncak dan nak tukar warna dia di ruangan pensil ni, kita boleh tukar lah. Colorful lagi. Colorful So kalau nak jadikan dia tebal, letak 4px, nak nipis 1px. Okay. Dan kalau tak suka line straight, nak pakai line putus-putus, tukar di sini dash line ataupun dot line. Okay, jadi dot. Situ kalau kita nak buat tarik pakai trend line. Okay. Dan yang kedua, kat sini ada juga arrow. Contohnya kita nak tebal di area sini. Okay, kita letak warna macam tu. Okay, buat. Ni nak lukis arrow lah. Di area di trading view kita ni, nak lukis arrow.
Dan ketiga, ray biasanya dia line yang kita tarik tu dia akan pergi ke hujung carta. Okay? Dan biasanya ray ni kita cantik untuk digunakan apabila kita buat analisis di time frame lebih besar lah. Supaya kita tak perlu tarik kita punya line kita jauh-jauh. Okay? Contohnya kita tarik macam tu lebih kurang. Dan kita cuba betulkan balik. Kita tarik line kita bagi kena puncak macam tu. So kita nampak harga tengah downtrend. Kalau teknik trend line nampak harga tengah downtrend. So kita cuba fokus setup sell. Nampaknya macam tu. Okay. Ni gunakan ray. Dan juga kita ada juga macam parallel channel pun ada. Sini pun banyak parallel channel. So kalau katakan kita pakai parallel channel, kita tandakan kawasan support dan juga resistance lah. So harga trade di kawasan sini, kemudian dia berlaku breakout dan turun lah. Dia akan retrace dan turun. So ini cara kita pakai trade parallel line. CPF ada teknik sendiri ya menggunakan parallel line tu CPF. Minit tu. Minit tu tak orang beli kopi. So itu antara yang utama lah kita pakai di ruangan line ni. Sebenarnya kita ada juga ini nak lukis. Biasanya kita pakai Fibonacci retracement dan juga Fibonacci expansion. So kat sini kalau kita cari Fibonacci dia tulis kat sini Fib ya, bukan Fibonacci. Dia tulis sebagai Fib retracement. Okey, kat situ tuan-tuan boleh tandalah satu, buat satu tanda dan tukarlah warna tersebut ke warna yang senang kita nak tengok. Kita akan lebih kurang macam tu. Dan kita dapat lihatlah harga retrace ke sekian-sekian level dan berlaku breakout dan sekian. Okey. Itu untuk Fibonacci retracement, expansion pun lebih kurang. So kalau trading menggunakan pitchfork pun ada dia punya cara teknik dia. Kita akan touch kemudian. Okey. Dan ni misalnya pitchfork macam tu lah lebih kurang. Dia akan cari swing paling high dan dia juga tarik dan agak mungkin drop lah. Dan selain pada pitchfork ni, kita akan discuss kemudian lah. Pitchfork ni kalau tuan-tuan minat, boleh jangankan ruang komen. InsyaAllah nanti kita akan buat kelas secara online ya. So brush ni kalau kita nak melukis ya. So kalau kita nak melukis, kita boleh gunakan brush. Okay, freestyle freestyle. Kita boleh lukis macam tu je sekali kita. Bebas. Okay, so daripada brush kita ada path. Okay, path ni bantu juga kalau kita nak tengok, bila kita nak identify trend. Contohnya path ni biasanya kita akan tanda dari high ke low lah. Okay, high ke low. Di situ tukar warna. Okay, kita akan nampak macam tu. So, saya tukar kepada dot line. Line, okay. So, kita dapatlah macam tu. Lebih kurang, ini pergerakan trend harga. Okay, dia tengah buat correction naik. Kemudian dia berlaku, dia buat lower low, lower high. Dan harga masih drop lah. Bawah-bawah. Dekat USD tengah kuat sekarang ni. Di USD. Dan juga kita ada rectangle, nak tandakan area. So, rectangle ni biasanya kita gunakan untuk tanda kawasan support dan juga resistance lah. Kita marking kat situ katakan dan kita marking kawasan resistance yang terdekat, stop zone dia kat sini. Okey, kita nampak okey harga berlaku dia trade kat situ dan sini berlaku breakout. Misalnya kalau lepas berlaku breakout ni dia akan cuba untuk sambung buat penurunan. Okey. Bisa sambung buat penurunan, biasanya dia akan trace balik ke dalam kotak ni untuk turun. Misalnya macam itulah teknik dia, teknik support resistance. Yang risau kita akan touch support resistance di kemudian hari. Semua hari kita nak bagi pengenalan tentang trading view. Okey, seterusnya yang selalu kita pakai merupakan long position dan juga short position. So long position merupakan kalau bahasa Melayu kan buy. Kita punya beli. So long position katakan kat sini kita nampak buy setup, kita letak kat situ current price, kita letak stop loss, kita letak take profit. Ini katakan kita dapat setup ni 3.8. Okey, 3.50 macam itulah. Okey, dengan stop loss yang cara pecahan dia macam stop loss kita kat sini. Okey, ini adalah pip ni. 15 pip. Ini current price, kalau boleh kita tanda current price itu kan. Ni cuma harga dah terlepas. Kita
kita dapat kat sini, setup je. Katakan kita dapat setup untuk buy dan kat sini take profit kita nak sampai ke berapa pip lah. So yang tengah-tengah tu adalah bacaan pip. Okay, dan sini risk reward ratio dia, maksudnya risiko kita adalah 15 pip, keuntungan kita 52 pip. Jadi 52 pip bagi dengan 15 dapat 3.45. Itu risk reward ratio lah. So kalau macam minggu lepas kita ada cerita pasal risk reward ratio, Betul. jadi kalau tuan-tuan nak refresh boleh balik tengok di YouTube atau kita punya Facebook page lah di MFM TV Online. InsyaAllah kat situ tuan-tuan boleh dapat risk reward ratio lah, refreshment. Dan satu lagi adalah tool yang untuk kalau kita sell ataupun short position. So kalau kita sell double top, okay, stop loss macam tadi juga, cuma balik warna merah di atas, hijau di bawah. So kita dapat sini setup 38, stop loss kita 15 pip, TP kita 52 pip. Katakan macam tu kita dapat Dan kat sini menunjukkan so sekiranya yang kata tuan perasan, kat sini ada ini period berapa candle yang kita jangka untuk kena, dan sekiranya dia hit dia akan jadi hijau gelap. Okay, kalau tak kena, kalau dah price kemudian tu dia akan jadi hijau terang lah. So katakan kalau kita kena stop loss, tuan-tuan tengok kat sini, kata entry kat sini, kita punya stop loss. Jadi warna merah ni di kawasan atas lah, merah gelap. Maksudnya kena stop loss. Nampak kurang gitu dah cakap Okay. Dan di sebelah kiri kita ni kita ada currency So currency, katakan kita tengok tu currency ada performance untuk seminggu, monthly, 3 month, 6 month, year to date dan juga setahun. So kalau kita tengok kat sini dia ada lah bacaan dia yang menunjukkan pair Euro USD sekarang ni tengah di dalam mode sell. Ataupun kalau tengok dia punya time frame yang kecil dia tengah bullish, tapi di time frame besar kebanyakan dia akan trend sell. Jadi kita fokus tak boleh kita tengok time frame lebih besar punya setup. Okay. Walaupun di time frame kecil, kalau tuan-tuan intraday, tuan-tuan dapat lihat ini sebenarnya kawasan buy. Okay. Saya tak sampai dah kasih signal tadi. Saya ada tanda line hijau untuk buy dia tadi. Dia sampai ke kotak ni dan harga turun naik lah. Dapat nak share tadi. Okay. Seterusnya apa lagi yang penting Boleh tidak ada masalah. Okay, untuk satu lagi forex screener. Okay. So forex screener ni penting. Kalau tuan-tuan jenis yang macam malas lah nak tengok pair kan, so nak gunakan filter. So filter di forex screener kalau sekarang ni kalau tuan-tuan first time buka dia akan jadi stock screener ni tuan-tuan nak tengok Amazon ke, Facebook ke, Apple ke, Microsoft ke, kat sini lah. Alright, kalau kita nak filter out forex, tukar kepada forex screener. Okay, kalau tuan-tuan subscribe, tuan-tuan boleh tukar time frame di H4 ataupun di H1. Tapi kalau tuan-tuan pakai basic yang free account, dia akan ada satu option saja, iaitu di kawasan daily. Dan filter ni kita boleh tengok, kita boleh filter. Contohnya RSI. RSI kita boleh carilah kat sini, search filter, kita tulis itu RSI. So RSI katakan below, katakan below 30, maksudnya kawasan yang tengah oversold area, kita refresh, okay, oversold di area value 30. Ada tak currency yang sekarang ni? Kalau ikutkan tak ada jadi kan mungkin kita kena sini saya ada pattern bullish engulfing apa sebagainya, jadi saya padam. Okay, tak ada dan kalau ada dia akan keluar lah senarai kat sini. Contoh paling senang yang kedua adalah Bollinger, maybe Bollinger dalam stokastik stokastik padam kat sini. Stokastik bacaan yang 13 lah, ataupun lepas nak 14. Okay, yang slow sikit mungkin dalam bacaan di bawah ataupun di atas. Okay, kalau di atas 80. So ada satu pair yang tengah overbought, iaitu UCAT. Okay, UCAT ni from buy, maksudnya harga tengah trend lagi.
Okay. Jadi kat sini biasanya bila dah masuk RSI ke stokastik atas 80, biasanya orang akan standby untuk sell. Okay. Ini adalah cara-cara nak menggunakan TradingView Forex Screener. Jadi sangat berguna kalau tuan-tuan menggunakan teknik sebarang teknik lah. Kat situ tuan-tuan boleh filter sendiri lah. Nak pakai Bollinger Band pun boleh. Nak pakai Williams apa semua kat situ. Tak ada masalah. Senang saja. Okay, nak combine 2-3 filter pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kat sini banyak. Ada nak pakai MACD boleh. Nak pakai Moving Average pun boleh. Kita nak filter. Pattern, kita nak filter pattern apa. Nak engulfing. Ataupun kalau nak harami ataupun nak hammer. Pilih saja. Senang kita pakai Chimoku pun ada. Okay, Chimoku insyaAllah kita akan touch. Okay, Tifaif ada nak tambah-tambah apa lagi? Okay, cantik Tifaif untuk penerangan tu. Semua tuan-tuan boleh pakai. Nanti kita akan ajak melalui apa Tifaif? Kita punya ni lah. Kita kelas kita lah. InsyaAllah next kelas kan untuk kita untuk ajak tuan-tuan yang ni, tak ada masalah. Okay, untuk bawah tu, yang tuan-tuan pasal nak belah kanan bawah pada pair tu, okay, bawah tu, tu. Okay, situ dia ada beberapa pandangan sebenarnya ni pandangan daripada beberapa orang yang ada bagi analisa ataupun pandangan yang tuan-tuan guna juga, tapi tak semestinya tepat dia, tuan-tuan kena kaji juga. So okay, dekat ini kawasan ni AJ stream ni buka mental. So kat sini dia ada macam analisa lah dari seluruh dunia, trader seluruh dunia. Dia bagi sini. So kalau ada yang bagi sini kat puncak sell. Dia buka situ. Nampak? Nampak? Dia bagi setup sell. Lepas bawah ni setup buy. Macam-macam setup tuan-tuan boleh lihat. Nampak? Ya. Sampai mana. Ni idea tuan-tuan. Idea tuan-tuan boleh gunakan kalau macam saya kata, macam kami kata lah. Kalau benda tu sama macam setup, tuan-tuan ikut lah. Okay? Kalau sama tuan-tuan follow. Okay, ni dunia yang bagi tuan-tuan boleh follow. Okay, mana tahu idea dia mungkin lah berkesan mungkin sesuai dengan tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan boleh follow, tak ada masalah. Ya, betul. Ini kalau kita tengah blank, kita buka ni je lah. Betul je Pak. Senang setup. Senang, tak payah fikir tuan-tuan. Kalau macam apa benda, dia stream Okay, selain itu tuan-tuan juga boleh sembang dengan trader di public chat. So boleh ke kawasan forex ataupun kripto masing-masing. Kripto ataupun indeks ke. Kat situ adalah ramai yang trader tengah discuss and di rocket time kata jadi nak buy kata. So terpulang lah tuan-tuan ikut. Okay. Pulang pada tuan-tuan sendiri. Dan juga kat sini di Forex Factory kita ada juga bahagian news dan juga economic calendar lah. So news yang kalau kita buka currency katakan UCAD, dia akan keluar kat sini lah. Headlines for UCAD. Nampak tadi? Kalau Euro USD. Okay. Headline for Euro USD. Berita mana yang melibatkan. So atas ni adalah filter negara mana yang terlibat untuk news tersebut. Dan juga ada economic calendar. Jangan lupa juga ada button kalender kat situ tekan. Ada juga bacaan kalender pukul 5 katakan ada high impact warna kuning medium impact. Malam ni ada high impact news warna merah. Di petang high impact news ada beberapa news. So kalau bacaannya tengok bacaannya, kalau bacaan yang keluar tu positif, dia akan positif lah untuk pair euro ni. Ni negara yang terlibat iaitu euro, ni negara US. So macam kita cerita tadi, kuning medium impact, 9:30 malam ni warna merah adalah high impact news. Okay. Ni cara nak pakai TradingView secara basic. Betul, ini basic. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan mengenai basic TradingView ataupun Forex Factory ataupun Currency Strength Meter, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan tengok dan reply lah segala tanya tuan-tuan. Betul, insyaAllah. Kita akan cuba jawab insyaAllah. Okay? Ya, okay. So itu ada apa-apa tak tuan-tuan nak komen? Kalau ada perkongsian. Okay, terima kasih Cik Sumanda FX. Dia kata perkongsian yang menarik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih pada tuan juga. Bantu kita kan. Kalau tuan-tuan pun ada benda yang nak di-sharekan, tuan-tuan pun boleh bersama, boleh share dengan kami lah. Tak ada masalah. As long as tuan-tuan sentiasa bersama kami tu okey.
Jadi okey, terima kasih kepada Cik Aid Red, terbaik. Terima kasih Cik Aid. Terima kasih Cik Aid. Alhamdulillah. Kami doakan tuan-tuan menjadi trader yang terbaik di kalangan trader-trader. Tu dia. Mhm. Tiba kata apa? Dia nak suruh dengar dia cakap tu. Bukan kadang-kadang benda-benda ni boleh share kan, mana tahu bermanfaat insya-Allah. Ya. Hmm, Jadi sebenarnya kita kalau punya kelas kita sampai takat ni Saif, nah? boleh insya-Allah. Okey tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan, pada Cik Semandang, Cik Aid, Cik yang bersama live bersama kita. Mhm. Dan di mana yang baik itu semua daripada Allah SWT. Segala kelemahan kekurangan kita kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok ya. Live InsyaAllah. trade sesi live trade ataupun Ya, analisa jangan lupa. terima kasih Okay. tuan-tuan.